Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ingin memperjelaskan kembali isu yang berkaitan Afghanistan, iaitu isu tentang Taliban. Pada saya, isu Taliban ni sangat penting disebabkan ianya banyak menjadi fitnah pada mereka oleh pihak-pihak tertentu yang mungkin disebabkan mereka tidak mengenali secara dekat siapa Taliban, apakah matlamat perjuangan mereka dan seterusnya agenda-agenda mereka. Jadi saya sebagai orang yang pernah mengikuti perkembangan mereka secara dekat di medan bumi Afghanistan, rasa terpanggil untuk menjelaskan tentang mereka ini, khususnya untuk pengetahuan anak-anak muda di negara kita, kerana di akhir-akhir ini di dalam negara kita pun ada suara-suara yang cuba mempertikaikan tentang kewujudan Taliban ini sebagai isu yang negatif. Dan rasanya ramai di antara kita telah tahu Taliban ini sebenarnya ialah kumpulan daripada pelajar-pelajar Afghanistan yang belajar di luar negara, terutamanya di Pakistan. Dan mereka ni majoriti adalah anak-anak mujahidin Afghan dan juga anak rakyat-rakyat Afghanistan, yang mana mereka dipilih untuk belajar ke institusi pengajian tinggi sebagai persiapan untuk mereka kembali menjadi pemimpin negara setelah pemimpin mujahidin yang sedia ada bersara. Jadi mereka inilah diharap sebagai pengganti. Sebab itu kita lihat isu Taliban ini apabila mereka masuk ke Afghanistan pada Oktober 1994 untuk menumbangkan mujahidin, dan mereka tidak menghadapi tentangan yang serius daripada mujahidin disebabkan pimpinan mujahidin telah sepakat untuk tidak menentang mereka, kerana sebahagian besar daripada anggota tentera Taliban ini adalah daripada anak-anak mereka sendiri dan juga merupakan bangsa mereka sendiri dan berpakaian pun seperti mereka sendiri. Sebab itu mereka mengambil sikap mempertahankan diri dan berundur. Kerana itu tidak heran kenapa Taliban dalam masa yang singkat dapat menawan Afghanistan, iaitu pada September 1996. Bermakna selama 23 bulan saja mereka dapat menawan Kabul. Dan pemimpin-pemimpin mujahidin setelah Taliban menawan Kabul, mereka pun kembali ke tempat masing-masing, tidak mencampuri lagi politik Afghanistan, boleh dikatakan sehingga hari ini. Kita juga perlu tahu kenapa rakyat Afghanistan ni seolah-olah memberi sokongan yang kuat kepada Taliban. Memang betul, sebelum masuk ke Afghanistan, pelajar-pelajar ataupun Taliban ini telah pun doktrin otak rakyat supaya bersama dengan mereka atas beberapa isu. Isu yang pertama, mereka berjanji sekiranya mereka menguasai Afghanistan, tindakan awal mereka ialah untuk menghukum Presiden Najibullah, iaitu boneka kepada komunis Rusia. Kerana setelah mujahidin menguasai, mereka tidak ambil tindakan Presiden Najibullah yang sangat dimarahi oleh rakyat Afghanistan kerana kejahatannya terhadap rakyat Afghanistan. Jadi isu Najibullah ini sangat memberi kesan kepada rakyat untuk menyokong Taliban. Dan antara lain janji mereka lagi ialah untuk menghapuskan segala pameran berkaitan dengan senjata rampasan yang dirampas oleh mujahidin ketika berperang dengan tentera Rusia dulu, yang disimpan dalam muzium. Ini juga akan mereka keluarkan dan mendapat sokongan kuat daripada rakyat. Juga janji mereka untuk segera melaksanakan hudud. Seperti kita tahu, yang saya telah ceritakan sebelum ini, bahawa orang Afghanistan ini sangat sensitif dengan meruah agama. Jadi mereka sokong penuh jika Taliban nak melaksanakan hukum hudud segera. Itu di antara beberapa isu yang mereka janji kepada rakyat. Dan janji-janji mereka ini mereka war-warkan hampir 2 tahun. Setiap hari, boleh kata setiap petang selepas asar, mereka akan ronda dengan kereta, pasang speaker atas kereta dan memberi janji ini kepada rakyat. Dan juga mereka di samping itu mencipta satu lagu patriotik untuk rakyat Afghanistan menghayati dengan janji-janji mereka. Sebab itu kita lihat apabila Taliban masuk menyerang mujahidin, mereka mendapat sokongan kuat daripada rakyat Afghanistan. Setelah mereka menawan Kabul pada September 1996, tindakan pertama seperti yang dijanjikan betul, iaitu sehari selepas mereka tawan,
mereka telah menjatuhkan hukuman bekas Presiden Afghanistan iaitu Najibullah. Dan untuk pengetahuan kita, kenapa Mujahidin tidak gantung semasa mereka berkuasa? Mungkin ramai tidak tahu, Najibullah sebenarnya dia mendapat perlindungan daripada UN. Dan UN tidak mahu menyerahkan Najibullah ini kepada puak-puak Mujahidin. Tetapi oleh kerana mereka rapat dengan Taliban dan Taliban ini sebahagian daripada agenda mereka untuk diperalatkan menjatuhkan Mujahidin, mereka telah menyerahkan Najibullah ini kepada Taliban untuk dihukum. Ini biasalah strategi politik. Baik, setelah Taliban yang diketuai oleh Sheikh Mullah Omar, seperti mana yang dia janjikan kepada rakyat, memang dia laksanakan. Dan Amerika sangat senang hati dengan tindakan Sheikh Mullah Omar. Amerika sebenarnya apabila Taliban menguasai Afghanistan, mereka jangkakan janji-janji mereka dengan Taliban ini dapat dilaksanakan. Di antara janji-janji mereka ialah Amerika nak supaya Taliban ini boleh menerima pegawai-pegawai Amerika di dalam kerajaan Kabul. Sebaliknya, Sheikh Mullah Omar ini, dia juga mempunyai strategi tertentu. Mungkin ada orang mengatakan Taliban diperalatkan oleh Amerika. Sedangkan sebenarnya Sheikh Mullah Omar, dia memperalatkan Amerika untuk menjatuhkan kerajaan Mujahidin. Sebab itu dalam tempoh 3 bulan dia menguasai Afghanistan, dia telah pun cuba melaksanakan hukum hudud. Yang sebelum ini dijanjikan dengan Amerika tidak akan laksanakan undang-undang Islam di Afghanistan. Kemudian dia juga langgar janji untuk menyerahkan Osama bin Laden kepada pihak Amerika. Dua isu ini telah menjadi perbalahan besar antara Mullah Omar ataupun Taliban dengan Amerika, yang akhirnya Amerika telah isytihar menyerang Taliban pula. Kerana dia jangka dalam masa 3 ke 6 bulan, Taliban akan kalah dengan kekuatan yang ada kepada tentera Amerika. Malangnya, apa yang dijangka oleh Amerika tidak berlaku. Taliban semakin mendapat sokongan daripada rakyat Afghanistan untuk menentang Amerika pula. Sehinggalah ke hari ini. Baiklah, di situ kita boleh faham bahawa sebenarnya fitnah yang mengatakan Taliban ini alat kepada Amerika adalah tidak betul. Dipertikaikan pula beberapa isu ketika Taliban memerintah Afghanistan yang menjadi kemarahan kepada masyarakat antarabangsa. Iaitu yang pertamanya, isu besar ialah sebab Taliban telah meroboh sebuah patung Buddha yang terbesar di satu gunung di bumi Afghanistan. Ini menjadi kemarahan masyarakat dunia, termasuk pemimpin-pemimpin Malaysia pun tidak setuju dengan tindakan Taliban. Tetapi di sebalik itu, masyarakat dunia tidak faham kenapa. Saya harap khususnya anak-anak muda dapat teliti dan faham betul-betul atas isu ini. Kenapa Taliban merobohkan patung itu? Isunya, pertama sekali, penganut Buddha dah tidak ada lagi di Afghanistan. 100% penduduk Afghanistan adalah orang Islam. Yang keduanya, Taliban ketika itu sedang menghadapi krisis ekonomi yang teruk di bumi Afghanistan akibat daripada peperangan. Ramai rakyat-rakyatnya yang kebuluran, terutama kanak-kanak yang perlu mendapat perhatian dunia luar. Malangnya, pelancong-pelancong yang masuk ke Afghanistan ketika itu seolah-olah tidak nampak penderitaan rakyat, khususnya kanak-kanak yang kelaparan. Mereka lebih memfokuskan untuk melihat patung Buddha. Jadi sebab itu, keputusan daripada pimpinan Taliban supaya patung Buddha itu dimusnahkan dan perhatian dunia kembali kepada kebajikan anak-anak yatim dan juga orang-orang miskin di Afghanistan. Itu isu sebenarnya. Dan yang kedua, isu besar yang menjadi kemarahan masyarakat dunia kepada Taliban ialah mengharamkan kaum wanita daripada memasuki pusat pengajian tinggi dan bekerja di sebagai pejabat awam. Dalam isu ini, sebenarnya apa yang berlaku ialah kemiskinan ataupun kekangan ekonomi daripada kerajaan Taliban itu tidak mampu untuk mewujudkan universiti-universiti yang banyak bagi menampung pelajar-pelajar yang ramai. Oleh kerana itu, mereka mengambil pendekatan sehingga ekonomi mereka kukuh. Mereka hanya mampu memberi didikan kepada kaum lelaki saja. Kerana didikan kepada kaum lelaki itu lebih penting berbanding didikan kepada kaum wanita. Bukan mereka mengatakan pendidikan kepada kaum wanita itu adalah haram.
Cuma mereka kekangkan sementara ataupun kita kata tangguhkan sementara sehingga ekonomi mereka kukuh. Begitu juga dengan penjawat awam. Kerajaan Afghanistan atau Taliban Afghanistan ini adalah kerajaan baru yang isunya sama saja, iaitu tidak ada kewangan yang cukup untuk membiayai kaki tangannya. Pemimpin Taliban beranggapan peluang ataupun ruang pekerjaan sebenarnya lebih diutama kepada kaum lelaki berbanding kaum perempuan, kerana kaum lelaki mempunyai tanggungan yang lebih. Bukanlah disebabkan oleh mereka ini anti kepada kaum wanita tidak boleh bekerja sebagai penjawat awam sebagaimana yang difitnahkan oleh beberapa pihak. Dan yang ketiga, dituduh juga Taliban ini sebagai teroris pengganas yang semata-mata menumpukan perhatian kepada hal-hal agama saja, mengenepikan isu-isu lain. Termasuklah seolah-olah memandang orang-orang kafir ni sebagai orang-orang yang halal darah. Ini yang digambarkan. Sedangkan sepanjang penguasaan Taliban di Afghanistan, tidak ada kes menculik dan membunuh, menyelar leher dan pancung kepala sebagaimana yang berlaku di Syria. Ada juga kes memang mereka menculik di atas sebab-sebab keselamatan. Bukan keselamatan mereka saja, malah keselamatan pelancong-pelancong ataupun pemberita-pemberita. Kita sebenarnya tidak faham situasi budaya orang-orang Afghan. Mereka ni di dalam kerajaan Afghanistan ni tak kiralah siapa pun yang memerintah, mujahidin ke, sebelum mujahidin kan. Ada lagi satu kumpulan rakyatnya yang berkuasa secara otoriti di wilayah masing-masing. Mereka ini lebih dikenali sebagai puak-puak ataupun kafilah-kafilah yang mereka mempunyai ketua dan undang-undang setempat. Mereka ini memang bahaya. Mereka sering menculik orang-orang asing yang datang memberi khidmat kebajikan kepada rakyat Afghanistan yang cedera ataupun menghadapi masalah akibat peperangan. Tetapi oleh kerana mereka ni pakaian pun sama dengan mujahidin, pakaian mereka sama dengan Taliban, dituduhlah yang menculik ini sebenarnya ialah Taliban. Sedangkan yang melakukan semua itu ialah ketua-ketua kafilah. Ini yang tidak difahami oleh sebahagian daripada kita. Akhirnya fitnah itu datang kepada Taliban. Dalam usaha menyelamatkan beberapa orang wartawan, Taliban biasa melindungi wartawan yang duduk bersama dengan Taliban ini. Mereka berasa selesa. Mereka tidak minta dibebaskan setelah mereka rasa mereka ingin bebas pulang ke tanah air. Sebelum itu mereka menganut Islam. Banyak kes dan kita rasa anak-anak pun biasa dengar dan biasa baca buku-buku yang ditulis oleh wartawan-wartawan bekas tahanan daripada Taliban ini yang memuji cara layanan Taliban ke atas mereka sehingga mereka tertarik untuk menganut Islam. Ini sebenarnya yang berlaku yang tidak dihighlightkan oleh pihak-pihak tertentu. Baliknya mereka memfitnah Taliban sebagai teroris. Dalam pengalaman saya ketika bersama dengan mujahidin Afghanistan dulu, kami juga pernah menawan tentera Rusia, pernah menawan tentera Najibullah. Tetapi tahanan-tahanan ini kami tidak layan sebagai musuh. Baliknya saya sendiri pernah mengawasi tahanan ini. Contoh yang boleh saya beri, selepas kita tahan mereka, kita bawa balik ke kem kita, tidak masukkan mereka dalam lokap. Tetapi mereka duduk bersama dengan kita, dengan diawasi. Tidak gari. Dan mereka diberi makan. Apa yang kita makan? Kita layan mereka dalam keadaan begini selama 3 hari. Selepas 3 hari, mereka akan dibawa ke tempat pendakwaan yang diketuai oleh ulama'-ulama' berdasarkan kitab-kitab. Mereka dihadapkan, dibaca kitab dan diperjelaskan mereka tentang hukum dalam Islam. Sekiranya mereka nak bersama dengan mujahidin, mereka boleh bebas. Dan sekiranya mereka tidak mahu bersama mujahidin, mereka boleh dihukum. Majoriti daripada tahanan-tahanan ini, boleh kata hampir semuanya setuju untuk bersama dengan mujahidin. Bukan saja yang berpangkat rendah, malah ada pegawai-pegawai yang mempunyai kepakaran tertentu. Dan bila mereka bersama dengan mujahidin, mereka memberi kepakaran mereka itu kepada mujahidin untuk diamalkan dalam peperangan. Ini yang berlaku.